A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar, Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita memulakan sesi kuliah kita pada malam ni, adalah elok kita mula buka dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada minggu yang seterusnya untuk siri kuliah ruqyah secara online. Dan Masya Allah, Tabarakallah, kelas kita dah tertangguh hampir 2 minggu. Pada minggu yang tertangguh pertama tu disebabkan oleh kehadiran Ustaz Sarhan di masjid yang berdekatan. Saya pergi ke kuliah beliau. Kemudian di minggu yang lepas ada sedikit permasalahan peribadi di mana ayah saya ada dimasukkan ke ward hospital. So saya tak sempat, dan Alhamdulillah ayah saya pun dah dalam keadaan sihat balik, dah keluar daripada ward dan berada di rumah sekarang ni, Alhamdulillah. So insyaAllah pada minggu ini kita akan continue semula kuliah kita seperti biasa, di mana kuliah pada minggu ini akan disampaikan oleh Ustaz Sinar sebagai panel yang pertama. Tajuk penyakit ain bukan sihir. Okay. Dan sesi kedua adalah ruqyah mandiri. So insyaAllah tajuk penyakit ain ni merupakan satu tajuk yang sangat menarik. So saya akan memberi ruang kepada Ustaz Sinar. Andai kata Ustaz Sinar mengambil masa yang panjang, ke tajuk ni panjang, maka sesi kedua saya tu mungkin kita akan tangguh dulu, tak mengapa. Okey, kita bagi laluan kalau perbincangan tajuk ini panjang dan sebagainya. So saya juga mohon agar peserta tidak mengganggu sesi kuliah dengan mute, dengan mohon semua mute mikrofon masing-masing dan tumpukan pada perbentangan daripada admin, daripada panel. Jika ada sebarang soalan ataupun pertanyaan, boleh raise hand ataupun type teks saja. Standby soalan, type teks sahaja di ruangan text message. InsyaAllah di ruangan soal jawab nanti panel akan penjelasan dan huraian terhadap soalan-soalan tersebut. Okey, tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk menyampaikan sesi pertama, iaitu penyakit ain bukan sihir. Okey, saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz Sinar. Okey, untuk sesi Terima kasih Coach. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi di dalam majlis ilmu ini. Jika kata ulama, dan kalau saya tidak silap ada hadis Nabi, bila ada majlis ilmu, terutama majlis ilmu yang berkaitan agama Islam, maka malaikat juga akan menghadiri majlis tersebut dan kita akan didoakan oleh malaikat. Semoga majlis ilmu ini diberkati dan para malaikat berdoa kepada Allah untuk menurunkan rahmat kepada kita yang menghadiri majlis ilmu itu, dalam majlis ilmu ini. Dan semoga walaupun mungkin kita punya masa singkat, walaupun sejam lebih, tapi kalau yang minat tentang ilmu, kita akan terasa masa itu seperti singkat. Semoga walaupun kita rasa masa singkat, tapi ilmu yang disampaikan itu mempunyai keberkahan, belajar sedikit
tapi kita dapat banyak. Kita faham lebih mendalam. Tajuk pada malam ini saya buat catchy sedikit, iaitu penyakit ain bukan sihir, supaya ada timbul persoalan, pertanyaan kepada orang yang masih tidak faham untuk tertarik menghadiri majlis ilmu kuliah online kita malam ini. Sebenarnya tajuk utama kuliah kita adalah memahami penyakit ain. Sebenarnya penyakit ain ini telah saya pernah sampaikan dalam kuliah online yang lalu, kalau saya tidak silap tahun lalu, yang sebelum ada rakaman. Dan juga Coach Kamarul sendiri pernah memberikan kuliah berkenaan penyakit ain. Cuma pendekatan saya mungkin pada kuliah malam ini berbeza dengan pendekatan sebelum ini, dengan pendekatan yang kuliah yang diberikan oleh orang lain. Dan malam ini kita akan kupas penyakit ain ini lebih banyak dan mendalam, walaupun kita cuma akan pilih tajuk-tajuk terpilih yang tidak akan dapat dihuraikan semua dalam masa yang singkat. Dan sekarang saya akan buka slide. Okey, tajuk kita pada malam ini adalah memahami penyakit ain. Tajuk utamanya penyakit ain bukan sihir. Kenapa saya beri juga tajuk itu, sebab dan saya sampaikan lagi dengan penyakit ain ini sebab masih ramai di kalangan kita, masyarakat kita di Malaysia yang masih tidak memahami ain, penyakit ain. Sebenarnya penyakit ain lebih banyak menimpa umat Islam dan ramai yang kita salah sangka, terutama di bahagian Asia Tenggara ini, kita kena ain, kita sangkakan sihir. Sebab kita tidak biasa dengan penyakit ain ini. Jadi asal ada ciri-ciri penyakit ganjil, doktor, hospital tidak dapat detect, tidak dapat kenal pasti, kita cakap sihir. Lepas tu kita cari-cari, siapalah sihir saya, apa salah saya? Saya tidak pernah buat jahat dengan orang lain. Dan bertahun-tahun ia sakit. Sebenarnya jika ia sedar kemungkinan dia kena penyakit ain, dia akan bertindak cari peruqyah yang berpengalaman, yang faham tentang penyakit ain untuk dirawat, dan mungkin penyakitnya lebih cepat dia sembuh berbanding dia cari perawat. Dia cari perawat untuk rawat dia penyakit kononnya sihir. Perawat ini kata dia disihir si A, penyakit perawat lain pula cakap dia disihir oleh rekan sekerja, perawat lain kata dia disihir oleh ahli keluarga. Tidak selesai. Rupanya kalau jumpa perawat berpengalaman, peruqyah berpengalaman, rupanya lebih banyak tu ciri-ciri adalah penyakit ain. Sebab ciri-ciri penyakit ain ini mirip ciri-ciri penyakit sihir. Jadi malam inilah kita belajar lagi memahami berkenaan penyakit ain. Seperti yang saya katakan, topik penyakit ain ini adalah luas dan mendalam. Kita perlu fahami bahawa dalam kuliah online tidak dapat dibincangkan semua topik pada penyakit ain. Namun malam ini kita akan membincangkan topik-topik penting untuk difahami oleh orang awam, agar jika ada berlaku penyakit ganjil yang doktor tidak dapat detect, tidak dapat kenal pasti, cepat-cepatlah berjumpa dengan perawat yang faham penyakit ain untuk dirawat. Jangan jumpa perawat yang sikit-sikit kena penyakit ganjil mengatakan disihir orang. Dan apakah penyakit ain ini? Kita tengok slide seterusnya. Apakah penyakit ain? Apakah definisi dia? Apakah maksudnya? Penyakit ain adalah suatu penyakit yang terkena kepada mangsa apabila seseorang yang lain melihat mangsa dengan rasa hasad
ataupun rasa dengki ataupun rasa kagum yang melebihi daripada kagum biasa, sangat kagum, dan biasanya orang tersebut yang memandang dengan rasa dengki atau memandang dengan rasa kekaguman itu, dan kita gelar pelempar ain. Biasanya dia akan melafazkan satu kata-kata berbentuk teguran, sama ada komen ataupun pujian, dan orang tersebut tidak menyebut nama Allah. Dia tidak menyebut bismillah, dia tidak sebut masya Allah, dia tidak sebut subhanallah. Maka mangsa yang didengki itu, yang di komen ataupun dipuji, terkenalah sakit. Dan sakit ini ganjil. Dia boleh berbagai bentuk. Dia boleh sakit yang pihak hospital cek tidak dapat kesan. Ataupun ada yang dicek dapat kesan, tapi dia dah berbentuk penyakit fizikal. Tiba-tiba kena kanser tahap 4. Sebelum ni sehat saja. Atau tiba-tiba esok dia rambut yang lebat jadi gugur. Atau tiba-tiba boleh berjalan jadi lumpuh. Dan sebagainya. Penyakit dia ada pelbagai. Jadi itu yang orang susah faham, sebab penyakit itu dia boleh dalam bentuk kanser, dia boleh kembung perut, dia boleh dalam bentuk baby menangis, dia boleh dalam bentuk sakit kulit, rambut gugur, lumpuh, mati pun ada. Jadi kita cuba belajar memahami apa itu penyakit ain. Dan ada orang mengatakan penyakit ain ini sebenarnya lebih berbahaya dari penyakit sihir. Orang hantar sihir hari ini, si mangsa sakit, esok, lusa, minggu depan, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun sakit, tapi masih hidup. Kalau orang terkena penyakit ain, ada orang hari ini ditegur, kena penyakit ain, esok dia mati. Lebih bahaya lagi sebenarnya penyakit ain ini. Dan penyakit ain ini tidak perlu niat, tidak perlu ada niat macam ahli sihir. Dia niat nak menyihir. Orang tengok kagum, orang yang dikagumi itu boleh jatuh sakit. Dan nanti kita akan tengok bahawa diri sendiri boleh mengenakan penyakit ain kepada diri sendiri. Ibu bapa boleh mengenakan penyakit ain kepada anak sendiri. Seorang ibu baru melahirkan anak yang comel montel, cantik, cute, the bomb. Dia puji anak ini melebih-lebih. Dia kata anak ini cute miut, sama seperti anak cekta, sama macam anak ni ini siapa, Nelofa punya anak, cute, cantik, tanpa dia sebut nama Allah. Tiba-tiba anak esok anak dia jadi kurus kering. Ibu bapa tu sendiri yang mengenakan penyakit ain kepada anak mereka. Lepas tu salah sangka, menuduh orang lah tidak senang hati dengan mereka, membuat sihir kepada mereka. Buat apa? Sihir nak menyihir baby? Tidak ada. Kalau dia sakit hati dengan seseorang tu, dia bagus dia sihir orang tu. Buat apa? Apa yang jadi kebaikan? Apa manfaat dia dapat dengan menyihir baby? Jadi mungkin baby itu sebenarnya kena penyakit ain. Jadi ini kita akan lihat seterusnya. Oke, kita lihat slide. Penyakit ain ini sebenarnya kalau tidak diterangkan dari sudut agama, dari hadis Nabi, kita pun tidak akan tahu. Sebab belum ada kajian saintifik yang dapat membuktikan bahawa penyakit-penyakit tertentu sebenarnya diakibatkan oleh ain. Kita dapat tahu ini daripada hadis-hadis Nabi. Dan kita tahu bahawa Rasulullah SAW tidak berbohong. Jika ada hadis sahih yang mengatakan penyakit ain, kita yakin 100% betul lah. Sebab Rasulullah Al-Amin, tidak pernah berbohong. Jadi kalau Rasulullah mengatakan adanya, wujudnya penyakit ain, wujudlah penyakit ain. Walaupun dari segi saintifik tidak dapat dibuat uji kaji makmal untuk membuktikan bahawa penyakit-penyakit tertentu, penyakit kanser dan sebagainya, mungkin diakibatkan oleh ain. Jadi, saya ambil beberapa hadis, kita boleh lihat di slide.
berkenaan penyakit ain. Antaranya Nabi pernah bersabda, ain itu adalah sesuatu yang benar adanya. Al-ainul haq, ain itu adalah hak, adalah benar. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis seterusnya, kebanyakan orang yang mati dari umatku setelah takdir dan qada Allah adalah disebabkan oleh ain. Hadis riwayat Bukhari. Ada hadis lain lagi pula mengatakan ain boleh memasukkan seseorang ke dalam kubur dan unta ke dalam kuali. Maksudnya ain ini kalau orang terkena boleh mati. Kalau terkena kepada binatang, dan di situ menunjukkan binatang pun boleh terkena ain. Unta boleh terkena ain, unta pun boleh mati. Jadi bila unta tu sakit sebelum dia mati, lebih baik tuan punya unta sembelih dan masaklah masuk ke dalam kuali. Lebih kurang begitulah maksudnya. Unta tu sakit dan daripada dia mati begitu jadi bangkai, bagus disembelih dan dimasak. Ada lagi hadis dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW pernah menyuruh saya untuk meruqyah yang disebabkan oleh ain. Jelas hadis ini mengatakan kita kalau penyakit ain kita boleh ruqyah. Dan sebenarnya dari sudut agama Islam setakat ini tidak ada lagi rawatan yang lebih efektif untuk penyakit ain selain daripada ruqyah. Coba kita tengoklah Reiki, tenaga dalam Qigong, tenaga dalam yoga. Ada mereka membincangkan tentang penyakit ain dan cara merawat penyakit ain dengan menggunakan tenaga dalam, dengan tangan dihadapkan ke muka pesakit terkena ain dan dirawat dengan hembusan nafas. Tidak ada perbincangan penyakit ain ini yang secara lebih komprehensif kecuali dalam ilmu ruqyah syariah. Dan kalau ada orang kena penyakit hospital, penyakit darah tinggi, jantung, macam-macam, tapi sebenarnya puncanya ataupun kanser, puncanya dari ain. Macam mana pun kita makan ubat ke apakah, untuk baik itu amat sukar, sebab punca nampak zahirnya penyakit biasa, penyakit lumpuh, penyakit keguguran rambut, penyakit kulit. Tapi puncanya ain, makanlah berapa banyak ubat hospital, belum tentu baik. Ini pengajaran dia. Dan ada lagi satu hadis, cuma hadis itu panjang, saya tidak akan nyatakan di sini. Saya sebut nama hadis itu, yaitu hadis Sa'al bin Hunayf. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nanti boleh dapatkan hadis ni atau berbincang apabila berjumpa sendiri peruqyah berpengalaman. Seperti pergi ke kursus Coach Kamarul, waktu time rehat, waktu tengah hari, time makan, boleh berbincang tentang hadis-hadis tentang ain yang panjang. Pada malam ini kita ambil intipatinya sahaja. Cukuplah hadis-hadis ringkas ini untuk menunjukkan bahawa ain itu memang dalam agama Islam diberitahu kita ain itu wujud. Seterusnya, kita akan lihat antara contoh-contoh penyakit yang diakibatkan oleh ain. Ini adalah antara contoh-contoh yang diberikan oleh peruqyah berpengalaman dalam buku-buku ruqyah. Antaranya, bayi tidak mau menyusu pada ibunya, anak yang lancar bercakap jadi tidak pandai bercakap, tiba-tiba ulat banyak di dalam rumah, tidak sedarkan diri iaitu koma, lumpuh, stroke, usus melilit. Ini bahasa Indonesia, saya kurang pasti dalam bahasa kita Malaysia apakah penyakit usus melilit. Ginjal yang gagal berfungsi, maksudnya buah pinggang, ginjal ini adalah buah pinggang, sakit buah pinggang. Beberapa jenis penyakit kanser, gangguan pada otak, ada yang boleh jadi gila mungkin, ada yang kena jadi tekanan perasaan, mungkin OCD, bipolar dan sebagainya. Gangguan pernafasan, iaitu seperti kena asma, kelumpuhan, kemandulan. Ada yang mandul sebab mungkin dia terkena ain. Diabetes, kencing manis.
tekanan darah tidak stabil, gagal ginjal, artinya sakit buah pinggang, gangguan jiwa, sakit mental, OCD, bipolar, dan sebagainya, atau depression. Dan ada satu kisah di tanah Arab, seorang tu 15 tahun hanya boleh duduk sahaja, tidak boleh berjalan. Tidak dapat berdiri dan tidak bergerak. Dan hanya apabila penyakit yang dirasakan itulah yang mengenakan ain, dia meninggal dunia, baru orang tu tiba-tiba boleh berdiri setelah 15 tahun dan boleh bergerak. Contoh terakhir, seorang wanita dewasa terus menangis kesakitan, tiba-tiba menangis kesakitan di rumahnya. Lepas berjumpa dengan beberapa wanita lain yang datang ke rumah keluarga. Mereka di rumah keluarga tu dia ada tetamu, tiba-tiba dia menangis. Bila tu tetamu dah balik rumah. Si suami agak kemungkinan isteri dia kena penyakit ain, lalu ia pergi ke depan pintu yang tetamu-tetamu ni yang dah balik rumah, depan pintu mereka. Dia syak ada seorang tu yang mengenakan ain kepada istrinya, lalu ia melap kalau dalam bahasa Sabah atau menyapu lantai dengan secebis kain. Lantai tempat kita masuk rumah tu kan, kaki kita ada berpijak di lantai depan pintu. Dia sapu, dia bawa balik kain tu, dia rendam ke dalam air, lalu istrinya dimandikan dengan air rendaman kain tu. Dan istri itu pun sembuh. Cara rawatan begini ramai yang tidak paham, tidak tahu. Jadi hari ini kita buka sedikit demi sedikit penyakit ain ini dan cara rawatannya. Nampak ganjil kepada orang yang belum biasa, tapi beginilah penyakit ain yang diajar dan cara rawatannya yang diajar dalam ilmu ruqyah syariah. Tanda-tanda penyakit ain ini ada banyak. Kita berikan saja beberapa contoh. Ia ada tanda-tanda umum, general symptom. Antaranya rasa sakit kepala yang berpindah-pindah dan bertambah sakit ketika diruqyah. Apabila orang bacakan ruqyah, kepalanya tu lagi bertambah sakit. Bukan pula jadi lega, lagi bertambah sakit. Kedua, wajahnya menguning atau pucat. Bukan wajahnya jadi kuning, dia macam dia sukar yang nak dihuraikan, tapi wajah orang tu nampak pucat, kusam. Kalau dia berkulit cerah, dia nampak malap kulitnya. Kalau dia orang yang berkulit gelap tu kan tiba-tiba macam kekuning-kuningan kulitnya. Begitu. Dan ada orang yang terkena ain ini, dia banyak keringat atau peluh dan sering buang air kecil. Dan dia tidak bersemangat, rasa letih ya, otot letih, bangun tidur pun letih, walaupun cukup tidur, nak pergi kerja pun kurang semangat. Tangan dan kaki selalu kesemutan. Badan terasa panas, dalam bahasa Indonesia gerah. Meskipun cuaca itu tidak panas, sejuk. Meskipun dalam pejabat yang berekon. Jantung berdetak cepat, berdegup cepat. Rasa sakit yang berpindah-pindah antara leher dan punggung. Punggung ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apabila disebut punggung, ia bukan punggung kita yang seperti kita difahami di Semenanjung. Punggung dalam bahasa Indonesia adalah belakang. Bahu belakang pun dipanggil punggung. Belakang di antara dua tulang dayung pun dipanggil punggung. Bukan semata-mata yang bahagian bawah yang dekat pinggang. Kalau bahasa Indonesia, punggung itu bahagian belakang. Sedih tanpa sebab. Ada kan orang yang depression, anxiety, bipolar, tiba-tiba sedih. Ada kemungkinan kena penyakit ain. Sulit atau sukar tidur di malam hari, emosi tidak stabil,
Cuma orang yang punya bipolar lah ni, yang emosi itu pun dia berubah-ubah. Sekarang happy, 15 minit kemudian kemurungan pula. Ya. Sering mimpi buruk. Ini yang kadang-kadang orang sangka dia kena sihir sebab dia selalu mimpi buruk. Sebab petanda sihir pun antara mimpi buruk. Dan kehilangan harta dan barang perniagaan. Buka bisnes, hancur. Buka bisnes, lingkup. Buka bisnes, bankrupt. Macam mana strategi pun, ikutlah kursus motivasi berniaga, tetap juga bisnes tidak maju-maju. Ada orang sangka, oh dia ada orang dengki ni, sihir. Ada kemungkinan bukan sihir, sebenarnya ain. Sebab ain boleh menyebabkan bisnes jatuh. Dan ain juga boleh menyebabkan kita dibenci keluarga. Bukan hanya kerana kesan sihir. Dengan kesan ain, keluarga jadi tidak berapa senang dengan kita. Keluarga menjauhkan diri dengan kita. Bila kita jumpa keluarga, percakapan kita dengan keluarga tidak mesra. Itu juga boleh disebabkan oleh ain. Sekarang harap semoga semakin ramai yang faham. Ada tu ciri-ciri macam sihir, tapi sebenarnya bukan sihir. Ia adalah ain. Okey, kita tengok seterusnya. Dan ada penyakit ain ini ciri-cirinya waktu dibacakan ruqyah, semasa ruqyah dan selepas ruqyah. Ada juga ciri-ciri lagi tambahan. Okey, semasa ruqyah atau selepas selesai ruqyah, antara ciri-ciri ain ini banyak menguap. Menguap macam mengantuk. Walaupun cukup tidur semalam, kali hari ini diruqyah oleh seorang peruqyah, asyik menguap saja. Menangis tanpa disedari. Atau tiba-tiba menitis air mata. Ini pun yang boleh orang tersalap sangka. Sebab ciri-ciri orang kena penyakit ilmu pengasih pun boleh keluar air mata, menangis. Tanpa sebab. Bukan menangis sedih apa, tiba-tiba keluar air mata. Itu juga adalah ciri-ciri kena sihir pengasih. Tapi ia juga adalah ciri-ciri kena penyakit ain. Jadi kalau orang yang tidak ada ilmu dan pemahaman tentang penyakit ain, dia cepat buat kesimpulan. Pertama, perawat yang kurang pengalaman, dia akan buat kesimpulan, oh kamu kena penyakit sihir. Sedangkan kalau ditengok lagi ciri-ciri tambahan yang lain, ia lebih mirip kepada penyakit ain. Oke, seterusnya, tubuh bergetar, terpana tangan dan kaki. Apabila dibacakan ruqyah, tiba-tiba jari-jari tangan bergetar, jari-jari kaki bergetar, macam semut, terasa macam semut-semut, begitu. Dan ada yang banyak sendawa. Bila waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah, asyik sendawa saja. Sekejap sendawa. Dan dia katakanlah badannya banyak angin. Sebenarnya itu antara ciri-ciri petanda kena penyakit ain. Dan seterusnya, mata berkedip-kedip. Mata rasa ditusuk, macam ada menyucuk, ada benda tajam menyucuk. Mata tu pun digosok-gosok. Dan air mata keluar tanpa rasa yang menangis sedih. Tiba-tiba saya angin air mata keluar dan asyik terketut-terketut. Dan ciri-ciri ini juga mirip ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Mata berkedip-kedip ni dan rasa mata dicucuk pun antara ciri-ciri terkena sihir. Tapi ia juga adalah ciri-ciri petanda terkena ain. Lepas tu berkeringat ataupun berpeluh pada dahi, pada belakang badan. Seterusnya, timbul bintik-bintik merah pada tubuh atau banyak timbul jerawat. Kalau sebelum orang tu tidak banyak berjerawat, tiba-tiba banyak tumbuh jerawat di pipi, tumbuh jerawat di dada, ada timbul bintik-bintik hitam. Sebagian sangka penyakit kulit biasa, sebagian sangka tanda-tanda kena sihir. Rupanya itu juga adalah tanda-tanda kena penyakit ain. Tenggorokan atau kerongkong merasa gatal. Bukan semata-mata kerana gatal sel semak, boleh jadi itu juga adalah petanda terkena ain. Keluar cairan dari hidung, mirip orang yang sedang sel semak, ataupun ada keluar cairan daripada
wajinnya. Kemaluan wanita itu pun adalah ciri-ciri kena penyakit ain. Dan juga itu juga boleh berlaku ciri-ciri tanda penyakit sihir. Tapi itu juga adalah ciri-ciri penyakit ain. Itulah saya katakan ada petanda-petanda itu mirip penyakit sihir, tapi sebenarnya ia penyakit air. Apabila disatukan, kita combine semua ciri-ciri itu, bila kita lihat lebih banyak kepada petanda penyakit ain berbanding dengan sihir. Jadi perlu jumpa perawat yang berpengalaman, tahu apa itu penyakit ain, paham apa itu penyakit ain. Contohnya kalau di Pahang pergi jumpa Coach Kamarul, di Terengganu jumpa Ustadz Ahmad Salihin, di Johor jumpa Ustadz Ahmad Rida, atau Ustadz Aidil Bakar. Jumpa orang-orang yang berpengalaman, yang tahu tentang penyakit ain ini, agar dapat dirawat dengan lebih sesuai. Seterusnya, muntah, lendir berbuih, putih atau kuning. Dan muntah ini pun juga ciri-ciri yang terkena gangguan jin yang biasa. Dan juga muntah ini pun juga antara ciri-ciri kena gangguan sihir. Dan rupanya muntah ini juga adalah ciri-ciri petanda terkena penyakit ain. Jadi tidak semestinya orang diruqyah dia muntah, artinya dia kena penyakit sihir. Mungkin itu juga adalah petanda dia terkena penyakit ain. Sebenarnya lebam warna coklat atau biru di tubuh badan, perut mual dan tidak boleh menahan kencing. Dan ada orang juga mengatakan ini ciri-ciri penyakit sihir, terutama sihir yang diminum atau dimakan, rasa mual di perut. Tapi rupanya ini juga adalah ciri-ciri penyakit ain. Selalu cerit-birit juga adalah ciri-ciri penyakit ain. Apabila kita baca ruqyah, tanda-tanda ini muncul. Atau selepas selesai baca ruqyah, baru sakit perut, baru menguap-nguap, baru sendawa. Ini adalah tanda penyakit ain. Dan dia mirip seperti tanda kena penyakit gangguan jin dan juga kena penyakit sihir. Seterusnya, jadi kesimpulan yang kita boleh buat, tanda-tanda penyakit ain mirip tanda-tanda terkena sihir. Jadi kalau kita sudah pergi berawat dengan 10 perawat, dan 10 perawat ini pun cakap sihir, tapi tidak juga sembuh, maka mungkin tiba masanya jumpa Coach Kamarul Azli, jumpa Ustadz Ahmad Salihin, jumpa Ustadz Aidil Bakar, jumpa Ustadz Ahmad Rida. Sebab mungkin yang 10 orang itu dia tidak paham tentang penyakit ain. Jadi perlulah jumpa peruqyah yang tahu, yang ada belajar tentang penyakit ain, supaya boleh dirawat lebih sesuai. Niat tu mungkin perlu diubah. Kalau dulu orang baca ayat ruqyah niat merawat penyakit sihir, itu yang tidak sembuh-sembuh sebab bukan dia kena penyakit sihir. Mungkin perlulah diubah niat itu untuk memohon rahmat daripada Allah, dan juga untuk Allah memohon kepada Allah menyembuhkan orang itu daripada penyakit ain. Sebab mungkin dia kena penyakit ain dan bukannya sihir. Seterusnya, penyakit ain ini ada banyak jenis dan ada berbagai nama yang dikaitkan dengan penyakit ain. Ada orang sebut ain, ada sebut hasad, ada sebut ghibtah, ada sebut nazrah, ada sebut nasr. Kalau belajar lebih mendalam, muncul istilah-istilah ini. Cuma saya nasihatkan kepada orang-orang awam yang baru belajar, jangan terlalu memberatkan pikiran dengan nama-nama ini. Ain, asas, ghibtah, nazrah. Sebab kalau high level, peruqyah yang dah belajar ni, dia akan bezakan, oh ini ain, yang ini bukan ain, ini hasad. Yang ini bukan ain, ini ghibtah. Yang ini bukan ain, ini nazrah.
Yang ini bukan ain, ini penyakit nafs. Tapi kira-kira nafs ini bukan maksudnya nafsu, ataupun nafs ini maksudnya jiwa. Apa yang dia cakap tuh? Jadi jangan bingungkan. Kasih simplified. Mudahkan belajar ain. Ain dua jenis. Ain akibat hasad dengki, ain akibat kekaguman. Yang ini nantilah kalau kita sudah banyak pengalaman, barulah belajar. Apa beza ain dengan hasad? Apa pula bezanya dengan ghibtah? Apa bezanya dengan nazrah? Apa bezanya dengan nafs? Tapi untuk basic level, kita orang awam cukup tahu ada ain diakibatkan oleh dengki, ain yang diakibatkan oleh kekaguman. Kalau ada perawat yang ini dia huraikan, oh ada bukan ain ini nih. Bagi saya begini, kalau kita cikgu ajar sekolah menengah, kita ajarlah taraf sekolah menengah, kan? Jangan kita ajar budak tingkatan 5 taraf universiti, yang kajiannya lebih terperinci. Nanti pelajar akan bingung. Sedangkan kita ajarlah level. Kalau orang awam kita ajar level orang awam lah. Yang penting orang awam tuh paham bahwa wujudnya penyakit ain dan tahu macam mana rawatannya. Itu yang paling asas. Apa jenis-jenis itu yang perinciannya tidak diketahui pun tidak mengapa pada tahap ini. Jadi kita akan pergi kepada slide seterusnya. Ini saya tunjukkan juga sedikit high level lah tentang penyakit ain ini. Tapi saya tidak uraikan panjang lebar. Tapi untuk menunjukkan bahwa penyakit ain ini banyak jenis. Jadi untuk menarik minat yang lain tuh sekiranya berminat mengetahui lebih lanjut tentang penyakit ain, belajarlah. Ikutlah kursus yang dianjurkan oleh Coach Kamarul, kursus yang dianjurkan oleh Ahsaza untuk belajar lebih mendalam ilmu-ilmu ruqyah, termasuk sihir, termasuk penyakit ain. Jadi ini untuk membuka selera peserta untuk, oh rupanya banyak lagi benda yang saya belum tahu nih. Jadi untuk orang cakap create curiosity, perasaan ingin tahu itu untuk belajar lebih lanjut. Jadi penyakit ain ini antaranya boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Antara dia ada penyakit ain yang mematikan, ada penyakit ain yang membuat cacat tubuh, ada penyakit ain yang membuat sakit, ada penyakit ain yang terkait waktu dan keadaan. Hanya waktu tertentu selepas maghrib baru dia sakit. Habis maghrib atau siang hari dia tidak akan sakit. Ada sakit tertentu hanya bila dia pergi sekolah dia sakit. Dia pergi ke tempat kerja dia jadi takut. Dia jadi anxiety. Tapi tidak di tempat kerja, dia di rumah dia okey. Terus dia buat kesimpulan dia kena sihir oleh rakan sekerja. Sebenarnya itu antara petanda penyakit ain juga. Tidak semestinya sihir. Dan ada penyakit ain akibat kekaguman ataupun disebut ghibtah. Saya tidak akan uraikan panjang lebar, saya cuma bagi senarai supaya peserta faham. Rupanya tajuk penyakit ain ini sangat meluas, sangat mendalam. Jadi jika berminat, belajar lagi. Tengok YouTube. Ikut serta kursus-kursus yang dianjurkan oleh Coach Kamarul. Supaya belajar lagi dan terus belajar. Gali dan gali. So, ilmu ini banyak, mendalam. Daripada belajar ilmu teori-teori tenaga dalam, lebih baik belajar ilmu ruqyah yang jelas. Memang diiktiraf dalam agama Islam. Banyak dalil-dalilnya dari Al-Quran, hadis, kata-kata ulama. Dan bila kita belajar ilmu yang berkaitan agama, kita dapat pahala. Seterusnya, saya akan uraikan secara ringkas penyakit ini yang membuat sakit. Ini antaranya ada yang menyebabkan kita merasa sakit di tubuh badan, seperti kejang otot, atau ada panca indera kita tidak berfungsi, tiba-tiba kita rasa jadi lumpuh.
Itu contohnya. Ada pula penyakit ain yang aneh atau ganjil. Nampak macam penyakit fizikal. Macam seolah-olah macam kena penyakit kencing manis atau sakit buah pinggang. Tapi bila doktor cek, buah pinggang kita normal. Okey. Saja. Itu mungkin penyakit ain jenis ini. Seterusnya, saya bagi contoh itu sejak satu. Kita pergi pula kepada rawatan. Rawatan penyakit ain ini ada beberapa. Yang antara rawatan utamanya ada 3. Yaitu membaca ayat-ayat ruqyah, mandi air ruqyah, dan ada satu yang kita namakan teknik ittiham. Nama perkataan ittiham ini mungkin tidak ramai yang tahu atau faham, kecuali orang yang selalu ikut kursus ruqyah. Setiap tahun ikut kursus ruqyah mungkin dia tahu. Yang orang-orang biasa, orang awam atau yang baru berkecimpung dalam dunia ruqyah, mungkin dia tidak berapa tahu istilah ini, jarang digunakan, dibincangkan. Oke, kita akan lihat 3 teknik ini secara ringkas. Cuma saya terus pergi ke teknik ittiham. Sebab baca ayat-ayat ruqyah itu seperti biasalah, seperti kita meruqyah orang sakit kena gangguan jin, kena sihir, kita baca ruqyah. Jadi yang ittiham ini yang lebih khusus, yang ramai tidak tahu, jadi ini yang saya tumpukan. Okay, apakah itu teknik ittiham? Teknik ittiham sebenarnya panjang perbahasan ini. Ada yang setuju, tidak setuju, bagaimana cara dilaksanakan. Jadi saya berikan dia punya intipati, ringkasan intipati dia. Jadi teknik ittiham ni antara yang memperkenalkan adalah Syekh Abdullah bin Muhammad As-Sadan, peruqyah senior di tanah Arab. Teknik ittiham ni juga diulas oleh guru saya, orang Jordan, Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani. Dan ia ada tulis buku khusus tentang penyakit ain. Apakah teknik ittiham ni? Ini saya berikan penjelasan dengan bahasa mudah agar peserta yang tidak familiar dengan perkara ini akan lebih mudah faham. Saya tidak akan gunakan bahasa teknikal, bahasa taraf-taraf tinggi, nanti susah faham pula kan. Ini guna bahasa yang sepatutnya lebih mudah difahami. Okey, teknik ittiham ni lebih kurang beginilah. Ialah orang yang tertimpa pengaruh ain. Katakan seorang tu kena sakit ain, kita syak kena sakit ain. Ia cuba mengingat kejadian-kejadian sebelum ia tertimpa ain. Katakan dia lumpuh hari ini. Dia lihat semalam, kemarin, minggu lalu, dalam bulan ini, apa berlaku kepada dia. Dia cuba recall, ingat semula. Satu persatu. Di sana dia cuba fikir, bila mana situasi yang kemungkinan itulah masa yang dia terkena penyakit ain tu. Dia terkena ain seseorang tu. Bila dia ingat, oh ada waktu dia di sekolah atau waktu dia di tempat kerja, ada orang puji dia, fashion rambut baru dia, atau orang puji dia punya baju baru, atau waktu di tempat kerja. Dan dia ingat selepas itu baru esok dia mulai rasa sakit, contoh. Jadi dia ingat semula. Jadi mungkin waktu tu yang dia kena. Dan siapa ada waktu tu? Di tempat kerja kah, di sekolah kah, atau waktu ada gathering, family gathering, waktu hari raya. Jadi dia cuba fikir siapa. Waktu ada hari raya tu gathering, sepupu dia dari jauh ada datang, ada puji dia, baju dia terlampau cantik atau dia punya muka ni gebu, cantik, putih. Lepas tu esok dia, lusa dia pun jadi sakit. Jadi mengurus. Mungkin dia kata waktu hari raya tu, dan mungkin sepupu dia ni yang tegur dia tu,
sepupu dia pun tidak sebut Masya Allah, tidak sebut Bismillah. Mungkin itu yang punca dia. Jadi apabila dia sudah tahu, sekiranya orang tu dia boleh jumpa, contohnya dia punya sepupu, dia punya best friend, dia mintalah air wuduk orang tersebut, orang tu ambil wuduk, ditadah air yang mengalir dari tangan dia, dari wajah dia tu, wuduk tu, lepas tu dia guna air wuduk tu, dia sapulah ke badan orang yang sakit tu, ataupun campur ke dalam air di dalam baldi dan mandi. Dan cara ambil wudhu ni ada panjang perbincangannya, tidak dibincangkan di sini. Ada orang mengatakan wudhu dia cuma ambil di muka dan di tangan, tidak payah yang air basuhan kaki. Ada itu orang kata simbah air di pinggang, air yang jatuh dari pinggang itu pun ditadah. Jadi kita tidak akan bincang secara terperinci sebab nanti mengambil masa. Yang penting kita faham dulu, ada satu teknik namanya teknik ittiham. Sebab dia boleh diubah suai ikut situasi masing-masing. Yang penting kita faham secara garis besarnya, secara umumnya bagaimanakah pelaksanaan teknik ittiham ini. Lepas itu kita ubah suai ikut situasi kita lah. Gitu. Oke, seterusnya kita sambung. Oke, jadi ada dua situasi. Sekiranya kita tahu siapa yang mengenakan ain kepada kita, kita yakinlah orang tersebut dan dia beri kerjasama. Atau orang tersebut itu adalah saudara kita sendiri, kawan kita, ataupun anak kita sakit. Anak yang comel, lote, gebu, sakit, jadi kurus kering, menangis, baby. Dan kita rasa yang kena ain itu, mengenakan ain itu adalah diri kita sendiri, si bapa atau si ibu. Jadi tentulah kita beri kerjasama sebab kita sendiri mengenakan ain kepada anak kita. Jadi jika sekiranya yang mengenakan ain itu diketahui dan ia beri kerjasama, apa yang perlu dibuat? Jumpa pelempar ain itu dan minta ia mengambil wuduk untuk diberikan air wuduk kepada pesakit. Anak kita sakit, kita rasa kita yang mengenakan ain kepada anak kita, kita ambil air wuduk kita. Kita tada air wuduk kita tuh, dan air wuduk itu kita campur dengan air paip dalam baldi, lepas itu kita mandikan pesakit. Tapi kena fahamlah, kalau itu baby, jangan mandikan seperti mandikan orang dewasa. Baby, kalau baby kecil, mungkin dilaplah dengan kain basah yang direndam dalam baldi yang ada campuran ini yang air wuduk. Jadi tengok keadaanlah situasi. Kita kena guna akal fikiran. Bagaimana melaksanakan sesuatu itu sesuai keadaan. Jadi situasi yang seterusnya pula, sekiranya pelempar ain itu tidak dapat dipastikan atau dia tidak ingin memberi kerjasama. Contohnya kita rasa di tempat kerja kita tuh yang kita kena ain. Ada sambutan hari jadi tempat kerja ataupun ada majlis makan malam pejabat kita buat di hotel. Waktu itulah. Tapi begitu punya ramai orang ada waktu tu, yang mana satu yang kenakan kita ain. Kita pun tidak pasti. Takkanlah interview seorang demi seorang. Nanti kita kena tuduh yang orang tak faham, nanti tuduh kita menuduh orang yang hadir itu mengenakan sihir ke atas kita. Sedangkan kita ingin mencari siapa yang mungkin mengenakan ain, bukan menyihir kita. Ataupun kita tahu, kita yakin orang tu yang mungkin kenakan ain, tapi kita minta air basuhan wudhu, dia tidak ingin bagi. Atau kita tahu, kalau kita nak minta pun dia tidak akan bagi, dia akan tuduh kita memfitnah dia sebagai menyihir kita. Jadi kalau begitu situasinya, jadi apa perlu dilakukan? Antaranya ialah kita gunakan kain atau sapu tangan, kita sapukan ke tempat yang pernah disentuh oleh orang yang kita sakit itu pelempar ain. Sebagai contoh, kalau kita rasa si A di tempat kerja tu yang mungkin, sebab dia ada pernah memuji kita melebih-lebih, kita baru dapat naik pangkat, dia puji melebih-lebih, terus kita sakit tanpa dia menyebut nama Allah. Dan kita tahu orang ini jadi panas baran. Kita tidak boleh minta air wuduk dia, nanti dia akan marah. Dia akan tuduh kita memfitnah dia.
Jadi dia katakan ada pintu pejabat tu dia selalu pegang. Kita sapu lah air, sapu tangan kita kakain di tempat dia pemegang. Tapi kena perhatikanlah kamera CCTV ada di pejabat. Jangan kita kena cara kita tu mestilah natural. Sebab kalau kita sapu kamera CCTV dia nampak kita sapu meja dengan kain, kita sapu tombol pintu dengan kain tempat duduk. Nanti orang sangka kita ni meletakkan benda sihir di pejabat tu untuk mengenakan orang. Jadi pandai-pandai berfikir secara logik. Jadi buat sesuatu tu agar tidak ketara. Atau contohnya orang tu selalu duduk di satu kursi tu. Lap lah. Guna kain tu lap lah tempat kursi tu tempat dia duduk. Dan banyak cara. Ini satu cara. Ada tu orang kata, jadi saya tidak akan huraikan tanpa panjang lebar. Saya ambil satu contoh sejaklah yang ini. Lepas tu nanti kita boleh bincang lagi di sesi soal jawab lah. Jadi setelah dia sapu di tempat yang mungkin tidak ada disentuh, meja ke tombol pintu atau dia ada duduk, disapu ke kain tanpa diketahui orang tu. Jadi tidak akan timbul pergaduhan perselisihan paham. Waktu itu mungkin hari itu orang cuti bekerja, dia tiada, kita sapu di tempat duduk dia atau meja dia tempat dia, atau dia pernah pergi ke meja kita, dia ada sentuh meja kita lap dengan kain sapu. Lepas tu kita bawa pulang sapu tangan itu atau kain itu, kita rendam dalam air bersih di baldi, bersih air lah bersih di baldi, kita rendam air tu dan dibuat mandi oleh pesakit. Lebih baik lagi kalau air itu kita bacakan ruqyah, lagi cantik. Kita rendam air kain tu di dalam air tu kita letak di ruang tamu, kita bacakan ruqyah, bawa masuk ke dalam bilik mandi, kita mandi. Dan ada lagi satu contoh ini, kalau saya tidak silap, contoh ini diberikan oleh Syekh Abu Al-Bara. Dia katakan orang itu pun kawan kita. Dia selalu datang ke rumah kita. Kita mungkin hidangkan dia, ada kurma ajwa, kata baru beli. Dia makan. Jadi biji kurma itu kan dia akan letak mungkin di pinggan. Lepas itu nanti dia pulang, biji kurma yang dia makan itu kan, kurma yang bijinya itu dia letak di pinggan, kita ambil itu, biji itu, kita rendam di dalam air, dalam baldi yang berisi air, dan kita mandi. Itu pun boleh. Jadi dia berbagai cara, ikut kreativiti kita. Kalau kita, orang itu tidak bekerjasama dan kita takut nanti menimbul fitnah, orang tuduh kita ni menganggap orang menyihir kita, sedangkan kita ingin tahu siapa yang mengenakan ain. Jadi cara ini boleh dibuat. Cara teknik ittiham ini. Saya ringkaskan. Jadi kalau cara ruqyah ni, baca ruqyah. Ayat apa yang perlu dibaca? Antara dia yang selalu kami ajar tu, yang 20 kelompok ayat-ayat ruqyah. Itu boleh dibaca untuk merawat penyakit ain. Bukan semata-mata merawat penyakit sihir atau jin. Atau ada juga ayat-ayat ruqyah yang disarankan oleh Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani. Saya akan tunjukkan senarai ayat-ayat itu. Kalau ingin baca silakan. Kalau tidak ingin baca yang 20 kelompok ayat yang biasa saya dan Coach Kamaro ajar, boleh ikut yang senarai yang diberikan, yang diajar oleh Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani. Dan ini bukan kewajiban. Boleh guna ayat-ayat Al-Quran yang lain, baca yang lain. Atau boleh pilih. Dalam yang banyak-banyak tu, kita tidak mau baca semua, kita boleh pilih. Saya tunjukkan senarai ayatnya. Kalau tidak ingin baca yang 20 kelompok ayat yang biasa kami ajar, bolehlah baca ni 47 ayat. Silakan pilihlah. Nak baca yang 47 ayat ataupun yang 20 ayat kami ajar. Yang ini yang 47 ayat ini adalah diajar oleh Syekh Abu Al-Bara. Atau tapi saya bagi hint lah. Saya bagi kalau yang jenis pemalas nak baca, jangan katakan 47 ayat nih, 20 ayat pun malas nak baca. Antara yang baca yang ringkasan Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan jangan lupa yang dalam senarai itu yang nomor 38 tu. Surah Al-Qalam
ayat 51 hingga 52. Boleh dibaca itu. Ramai ulama yang mengatakan ayat itu sesuai efektif untuk merawat penyakit ain. Oke, seterusnya. Syekh Abu Al-Bara juga ada memberi panduan membaca ayat-ayat ruqyah itu. Dan panduan ini penting sebenarnya difahami. Antara panduan-panduan itu saya coba baca dengan laju. Kalau boleh saya ringkaskan. Antaranya yaitu ia mengatakan tidak boleh meyakini bahwa hanya ayat-ayat yang tersebut yang diajar oleh Syekh Abu Al-Bara yang boleh digunakan untuk meruqyah. Sedangkan ayat lainnya tidak. Maknanya jangan yang apa yang diajar itu saja dianggap boleh digunakan sebagai ayat ruqyah untuk merawat ain, yang lain ayat di dalam Al-Quran tidak boleh. Jangan beranggapan begitu. Seterusnya nasihat beliau, pengaruh yang terjadi melalui pembacaan ayat-ayat tersebut adalah disebabkan kandungan ayat-ayat tersebut yang membahas tentang tauhid, ikhlas kerana Allah, berharap rahmat dan surga Allah, takut mendapat murka serta siksa Allah. Kesimpulannya apa? Yang pernah saya ajar dulu, yaitu penting membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kalau kita selalu baca Quran dengan tadabbur, bacaan kita lebih efektif. Bukan kita betapa di Gunung Jerai, betapa di gua, beramal 40 hari, bermeditasi, itu menjadikan amalan kita efektif. Bacaan Al-Quran kita jadi efektif sekiranya kita tadabbur apa makna-makna ayat yang kita baca. Kita tidak tahu secara terperinci setiap makna itu, tetapi secara umum. Ayat kursi membincangkan tentang apa? Al-Fatihah membincangkan tentang apa? Berkenan tadabbur ayat-ayat Quran ini, ada kuliah kita yang lalu, boleh ulang kaji, boleh tengok di YouTube. Kuliah-kuliah tentang tadabbur ayat-ayat Quran, tadabbur ayat-ayat ruqyah. Dan seterusnya, panduan Syekh Abu Al-Bara, cara membaca ayat-ayat Quran tersebut, yaitu ayat-ayat Quran, yang paling utama adalah sesuai urutan dalam mushaf Al-Quran. Maksud Syekh Abu Bara ni ikut urutan lah. Surah pertama, surah kedua, mungkin Al-Fatihah dulu, ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah, dan akhir sekali ayat-ayat dalam surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi ini ada perbezaan pendapat. Ada peruqyah berpengalaman yang lain dikata tidak semestinya ikut urutan. Dan saya tidak akan membahaskan panjang lebar ni. Artinya ada dua pendapat. Dan ini pun dikatakan yang lebih afdal, lebih bagus. Tapi tidak semestinya dan tidaklah haram jika kita membaca Al-Fatihah, lepas tu 3 qul, lepas tu baru baca ayat-ayat lain, tidak salah walaupun tidak ikut susunan mushaf. Seterusnya saya coba ringkaskan. Syekh Abu Bara juga nasihatkan janganlah baca, kalau boleh jangan baca ayat-ayat ruqyah yang sama saja. Ada masanya sesi lain tukar-tukarlah ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Quran lain pula dibaca. Secara ringkasnya. Yang bahagian I itu pula, Syekh Abu Bara mengatakan, memberi penjelasan mengapa kalau ada jin lah orang terkesan dengan bacaan ruqyah, ada sebab itu. Dia mengatakan kalau jin yang beragama Yahudi, ini dia bicarakan umum. Ini artinya kalau ada orang kerasukan kerana jin, kenapa ayat-ayat ruqyah itu memberi kesan? Sebab ada yang jin beragama Yahudi, apabila kita baca ayat-ayat yang mengatakan tentang Yahudi, dia akan terkesan. Begitu. Jika ada ayat-ayat jin kafir atau jin munafik, kita baca ayat-ayat, contohnya ayat-ayat tentang azab api neraka, ia akan terkesan. Ringkasannya begitu. Itu saja saya coba ringkaskan. Penyakit ain ini amat luas topiknya. Boleh belajar lagi lebih lanjut dengan menonton di YouTube.
ikut kursus yang dianjurkan oleh peruqyah-peruqyah berpengalaman seperti Coach Kamarul Azli, atau baca buku-buku. Ada banyak buku-buku ruqyah yang membincangkan secara ringkas, ada pula yang secara mendalam, ada secara panjang lebar huraiannya tentang penyakit ain. Yang penting kita kena faham apabila kita kena penyakit ganjil, pergi ke hospital, jumpa doktor pakar, tidak boleh detect kita punya punca penyakit. Ataupun tiba-tiba kita sehat bulan lalu, tiba-tiba doktor cek darah kita, kena kanser tahap 4 terus. Jangan terus berputus asa, mungkin kita kena penyakit ain. Coba rawat dengan ruqyah berkaitan dengan rawatan ain. Pedulilah, biarlah ikut kajian uji kaji kita kena kanser tahap 4. Nah, kalau itu penyakit ain, kita rawat penyakit ain tu, insya Allah boleh sembuh. Pernah berlaku orang cek di X-ray ada ketumbuhan, disyakik kanser, tumbuhan besar, perlu pembedahan. Bulan depan ke 2 bulan akan datang, dia buat ruqyah. Kali pergi review untuk dibedah, cek balik, ketulan di dalam badan itu, di dalam rahim yang besar itu yang disyakik kanser sudah tidak wujud, hilang. Kemungkinan itu penyakit ain. Dia dapat sembuh dengan rawatan ruqyah. Cuma kalau sudah ada penyakit-penyakit fizikal itu jangan ruqyah sahaja, perlu juga jumpa dokter, perlu juga ke hospital. Bukan kita cakap asal kita syak penyakit ain, terus rawatan hospital kita tidak mau, tidak inginkan, tidak boleh begitu. Jadi begitu saja. Saya akan tutup slide saya ini, dan lepas itu nanti saya akan serahkan kepada Coach Kamarul, terpulang kepada Coach Kamarul sama ada dia terus buka kepada sesi soal jawab atau sebagainya. Saya tutup dulu ini slide. Jadi begitulah saya sampaikan kuliah pada malam ini berkenaan penyakit ain. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi kefahaman lebih lagi kepada para sahabat peserta yang hadir yang langsung tidak paham tentang penyakit ain. Semoga dengan ini ada menambah pengetahuan. Kalau yang dulu ada paham-paham sedikit, semoga semakin paham dengan menghadiri kuliah kita pada malam ini. Itu sahaja dari saya tentang kuliah penyakit ain, dan dengan ini saya serahkan majlis ilmu kita ini semula kepada moderator kita, sahabat saya, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okey, terima kasih kepada Ustaz Sinar memberi satu kupasan yang agak panjang lebar mengenai ain. So ain ni dia memang sangat-sangat berbeza berbanding dengan sihir. Okey. Sebab tu kalau kita ingat balik dah beberapa kali, saya rasa hampir 4 ke 5 kali dah kita repeat tajuk yang sama. Kalau tak salah, Ustaz Sinar sendiri pun telah mengupas tajuk ain pun lebih daripada 2 kali. Saya sendiri pun dah mengupas tajuk ain lebih daripada 3 kali. Supaya mudah-mudahan peserta semua boleh faham lah. Okay. So masa sekarang dah pukul 10. So saya akan tangguhkan sesi kedua saya. Saya akan teruskan kepada sesi soal jawab. So siapa yang ada soalan boleh terus untuk bertanya soalan, insyaAllah saya akan bantu jawab. Alhamdulillah, ramai kali ini peserta kita ada lebih 30 orang. Lebih kurang 30 orang, alhamdulillah. Silakan tanya, kalau tidak pun bertanya soalan penyakit ain, boleh juga tanya penyakit-penyakit lain, gangguan jin, sihir dan sebagainya. Tapi lebih cantik kalau yang bertanya tentang ain. Tapi kalau tidak pun berkenaan ain, asal yang berkaitan dengan ilmu ruqyah, boleh tanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Okay. Teruskan. Ustaz, saya nak tanya. Ialah kita dalam bekerja ni kita tak pastilah
Macam tadi ada Ustaz cakap yang pasal ittiham kan. Dengan cara kita ambil barang-barang, contoh orang yang kenakan ain pada kita kan, kita pun tak pasti siapa bila bekerja. Jadi kita badan-badan kita ni sakit. Jadi kita tak pasti siapa yang lempar ain tu. Kita nak sangka buruk pun pada orang tu pun kita tak tahu kan. Jadi macam mana kita nak rupiah diri kita sendirilah daripada benda-benda macam tu lah. Dan kita rasa macam diri kita, badan kita ni tak sedap kan, bila ada masa balik kerja pun letih-letih kan dan sebagainya. Mungkin dalam waktu kita bekerja tu kita tak pasti kena ain ke ataupun sebagainya. Macam mana tu Ustaz pandangan Ustaz? Okay, yang pertama sekali tadi di awal-awal tadi Ustaz Sinar ada menjelaskan tentang simptom-simptom terkena ain. So kita kena pasti dulu, betul ke kita terkena ain? So yang penting adalah simptom-simptom kita terkena ain. Siapa pelempar yang mengenakan ain pada kita tu agak sukar untuk kita nak trace, sebab satu, di ruangan bekerja kita tak tahu siapa yang pelempar ain, dan sekarang ni zaman media sosial, masing-masing ada banyak posting di Facebook, posting di TikTok, posting di Instagram. Seluruh dunia boleh melempar ain kepada kita. Okey. So kalau nak mencari siapa pelempar ain memang agak sukar nak dapat jawapan dan penyelesaian. Cuma kita kenal pasti sahaja simptom-simptom kita terkena ain. Ustaz Sinar dah memberi penjelasan simptom-simptom umum terkena ain, dan banyak kuliah-kuliah saya di dalam YouTube saya, TikTok saya, video-video ringkas tanda-tanda terkena ain. Kita kenal pasti dahulu kita ni memang terkena ain ataupun sihir ataupun jin asyik atau santau. So once kita dah memang nampak kita ada alami 3-4 tanda simptom-simptom terkena ain, maka kita boleh fokus dari segi rawatan untuk kaedah rawatan ain lah. Okay, ruqyah, minyak zaitun dan sebagainya. Okay, so itu penjelasan saya secara umum jugalah. So yang penting kita kenal pasti dulu simptom-simptom dia. Okay, mungkin Ustaz Sinar ada nak ulas tambah lagi. Terima kasih Coach. Okey, tambahan jawapan daripada saya, ada 5 perkara yang kita boleh buat. Banyak kita boleh buat tapi saya hadkan kepada 5. Pertama, sekiranya kita belum kena, kita kena selalu amalkan doa-doa yang ringkas pun boleh untuk itu berdoa perlindungan daripada ain. Antaranya doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, atau A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainil lama. Sebelum kita kena, kita selalu doa tu. Dan apabila kita rasa kita kena, kita amalkan juga doa tu. Sebab doa tu serampang 2 mata. Ia boleh jadi doa pelindung sebelum kena, dan apabila kena, dia boleh jadi doa untuk rawatan. Kita akan amalkan doa-doa tu. Dan sebahagian doa-doa tu ada dalam buku saya. Buku e-book saya, booklet yang saya berikan secara percuma di dalam grup. Itu yang pertama. Kedua, seperti saya katakan tadi, rawatan penyakit ain tidak semata-matanya ittiham. Bacaan ruqyah pun boleh. Jadi kita kena rawat diri kita dengan baca ayat-ayat ruqyah. Baca ayat-ayat ruqyah, hembus ke air, minum, buat setiap hari. Baca ayat ruqyah, hembus ke air dalam baldi, bawa balik ke kamar mandi, ke bilik mandi, mandi. Itu kedua. Ketiga adalah jangan dulu kita suspek orang lain. Manalah tahu sebenarnya mengenai ain itu diri kita sendiri. Jadi apa salahnya kita cuba ambil air wuduk kita sendiri, kita tadah, lepas tu kita mandi dengan air wuduk kita sendiri. Dan ada satu keluarga tu sakit, saya pernah rawat, saya nasihatkan keluarga tu sendiri ambil wuduk, bapa ambil wuduk, ibu ambil air wuduk, abangnya ambil wuduk, dan air wuduk tu ditadah, dicampur dengan air di dalam baldi, dimandi oleh anak perempuan dia, oleh adik itu,
Tok manalah tahu antara bapak sendiri, ibu sendiri, abang sendiri mengenakan ain tanpa disedari, mengenakan ain kepada adik mereka. Itu yang keempat, kita gunakan itulah yang teknik hitam secara rahsia. Kita suspek, kita jangan bagi tahu orang. Kita suspek. Ada rakan sekerja kita ni, best friend kita ni, tapi selalu memuji kita. Datang pejabat dia kata, oh hari ni baju awak lawa lah. Oh baru beli ke? Nanti kita baru gunting rambut. Dia kata, oh kau punya cutting rambut ni smart lah. Tapi dia tidak pernah sebut, Masya Allah, tabarakallah, baju kamu ni lawa. Cutting rambut kamu, Masya Allah, kamu punya potongan rambut. Dia tidak, dia asyik puji. Hari ini dia puji, kita esok datang pejabat puji, kita baru naik pangkat dia puji. Mungkin orang itulah, tapi itu best friend kita. Takkan nanti kalau kita kata, kau ambil air wuduk, tu dia tuduh kita menganggap dia mengenakan sihir kepada kita sebab tidak ramai lagi faham tentang ain. Jadi gunakanlah teknik ittiham secara rahsia. Rakan sekerja kita ni duduk di meja sebelah meja kita. Ada satu hari itu dia cuti sakit ke, dia cuti apa, di outstation. Kita ambil lah kain, kita lap lah. Apa diperhatikan oleh orang, kita lap di tempat duduk dia ke, atau tangan meja tempat yang selalu dia letak tangan ya. Kita lap, masuk terus kain tu atau sapu tangan tu di poket kita. Kalau orang kita nampak kita lap, kita oh ada habuk tadi, saya lap tu habuk di atas meja. Kita pulang rendamlah di dalam baldi mandi. Sebab kena ingat orang yang mengenakan ain kepada kita, ada masanya dia bukan berniat, dia tidak perlu niat. Dan ada masanya dia tidak ada berdengki dengan kita. Dia kagum, dia best friend kita, dia memang kagum dengan kita. Dia rasa diri kita hebat. Dia ni dia rasa lebih rendah dari kita. Dia taklah handsome boy. Dia taklah kaya sangat, dia taklah education dia tak berapa tinggi sangat. Kita ni yang favorite boss. Dia kagum dengan kita, bukan dia dengki. Kita kena dengan dia tidak pun niat nak kenakan kita, jadi kita sakit. Jadi secara rahsia kita sapu, kita guna mandi, balik rumah kita rendam air sapu tangan tu damai, kita mandi. Jadi dia tidak akan menimbulkan pergaduhan, perselisihan faham. Jangan kita cerita kepada orang lain. Kata kita sembuh, alhamdulillah. Sebab tidak semestinya orang mengenakan ain tu dia berniat jahat. Macam contoh kita isteri kita baru beranak, cantik, comel, baby, gebu. Kita puji. Ada kita nak anak kita sakit, tak tiba-tiba anak kita sakit. Bukan kita berniat anak kita sakit. Kita ambil air wuduk, kita mandi, kita lap-lap lah dengan tuala basah pada anak kita. Begitulah. Itulah teknik-teknik dia yang kita boleh lakukan. Kalau tidak kita tahu dengan yakin siapa yang kemungkinan mengenakan kita ain, teknik-teknik tadi boleh kita adaptasi, ubah suai untuk keperluan kita. Last kali yang kelima, kita boleh gunakan juga teknik yang selalu saya ajar, ruqyah mandiri, detox 7 hari, yaitu menggunakan minyak zaitun, habatus sauda yang dibacakan ruqyah. Disapu, dimakan dan juga disapu di kulit untuk seminggu. Ada tu di dalam grup, boleh ulang kaji baca. Itu pun boleh digunakan untuk merawat penyakit ain. Itu tambahan dari saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Sekarangnya kita teruskan lagi. Jika ada soalan-soalan, boleh teruskan bertanya soalan, insya-Allah kita akan cuba untuk bantu jawab. Okey, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, bagaimana cara rawatan ain bagi orang yang kita tidak tahu siapa pelempar ain? Soalan ni pun Ustaz Sinar dah jawab dah tadi. Okey, kalau kita tak, memang agak sukar untuk kita mencari siapa pelempar ain. So kita boleh buat rawatan ruqyah, boleh mandi air bidara juga salah satu kaedah untuk rawatan ain. Sapu minyak zaitun ke seluruh badan itu juga rawatan ain. Mandi air wuduk juga satu kaedah rawatan untuk ain. Ustaz Sinar pun dah jelaskan tadi.
So kita tak perlu sangat nak mencari siapa pelempar ain, agak sukar. Saya dah beritahu tadi, kalau kita antara orang yang aktif di media sosial, bagaimana saya nak mencari pelempar ain di seluruh dunia. Seluruh dunia ada tengok TikTok saya. So kalau saya tengok saya punya engagement TikTok saya, ada ramai yang daripada Malaysia, ada juga orang yang tengok TikTok saya daripada Indonesia. Macam mana saya nak tarik? Macam mana saya nak cari pelempar ain kepada saya? So kita boleh amalkan saja mana-mana kaedah yang Ustaz Sinan dah jelaskan tadi. Okay, untuk rawatan ain. Rawatan ain ni kita tak perlu mencari pelempar ain. Okay. Kita tak perlu cari pelempar ain, panggil pelempar ain, kita nak rukiahkan pelempar ain, tak, tidak perlu. Kita hanya perlu rawat si pesakit yang terkena ain sahaja. So saya ulang, kita diagnose diri kita, kita kenal pasti simptom-simptom dan tanda-tanda yang kita ni memang sakit terkena ain, dan kita buat rawatan saja. Tak perlu nak mencari siapa pelempar ain. Okay? Ataupun kalau kaedah istiham tadi Ustaz Sinar ajar tu juga boleh buat. Tapi kalau kita memang tidak tahu, tak ada masalah. Kita rawat diri kita saja, insya-Allah. Okay? Ustaz Sinar ada nak tambah lagi? Ada Coach, ada saya baru teringat. Ada satu. Ini amat penting kepada pesakit dan keluarga pesakit. Dia begini. Yang terutama orang dah lama sakit. Yang selama ini dia sangka dia kena sihir. Hari ini baru dia sedar bahwa kemungkinan, atau dia dah dengar sebelum ni, kemungkinan dia kena penyakit ain. Jadi terus dipikirkan siapa tu pelempar ain. Begini, tak jumpa pelempar ain pun tak mengapa, sebab antara rawatannya boleh dengan ruqyah. Cuma satu yang kena ingat. Niat, tukar niat. Selama ni dah 5 tahun kita sakit cari perawat sebab kita asyik fikir kita kena sihir. Jumpa perawat ni dia kata sihir, perawat ni dia kata sihir. Jadi perawat pun merawat dengan niat merawat sihir. Kita pun minta rawat sihir. Ustaz, tolong rawat saya kena sihir. Niat di hati kita pun nak minta rawat sihir. Tips besar ini adalah tukar niat. Bila kita cek balik simptom tu, oh, mungkin saya sebenarnya kena ain. Mulai dari sekarang, bila kita buat ruqyah mandiri, jangan lagi kita fikir, oh saya kena ain. Kita niat, ya Allah sembuhkanlah aku daripada penyakit ain. Sebab mungkin memang betul kita kena penyakit ain. Dan Allah telah bagi kita ilham dengan hadir kursus bahawa kita mungkin punya. Kita tukar niat. Jangan lagi niat selama ni kita sangka kita kena sihir. Siapalah rakan sekerja ni yang jahat sihir kita. Rupanya tidak, kita kena. Jadi kita niat. Bila kita buat ruqyah mandiri, kita niat kita merawat diri kita kerana ain. Dan bila kita jumpa peruqyah, kita cari peruqyah yang faham tentang ain. Kita kata, Ustaz, mungkin saya kena ain. Bolehkah Ustaz ruqyah saya yang kena ain ni? Jadi kalau yang perawat berpengalaman, dia akan niat, satu dia niat umum untuk memohon kepada Allah beri rahmat dan kesembuhan. Tapi kerana dah ada simptom-simptom ain, dia akan ada niat tambahan, yaitu dia merawat juga memohon kepada Allah untuk merawat pesakit itu untuk disembuhkan dari penyakit ain. Jadi penting tu niat. Pernah ada kuliah yang awal-awal pernah saya tekankan bahwa niat itu penting. Dan memang ada hadis Nabi tentang setiap amalan itu berdasarkan niat. Jadi tukar niat. Kalau yang selama ini dah bertahun sakit sebab kita suspek kita kena penyakit sihir, sekarang kita rasa kita sebenarnya mungkin penyakit ain, kita tukar niat. Kita buat ruqyah mandiri, kita niat agar Allah sembuhkan kita dari penyakit ain. Bila kita jumpa perawat, jangan kalau yang perawat yang terus saja buat kesimpulan kita kena sihir, janganlah jumpa perawat tu, jumpa Coach Kamarul, jumpa perawat lain yang faham tentang ain supaya dia rawat kita niat umum untuk kesembuhan dan niat khusus untuk sembuh dari penyakit ain. Ini tips besar, yaitu niat itu penting, nawaitu itu. Itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Ya. Ini ada soalan yang sangat menarik. Okay. Okey, soalan, Assalamualaikum. Sebagaimana yang Ustaz katakan tadi, sekarang zaman media sosial yang menjangkaui seluruh dunia. Berbagai gambar terutama dikongsikan oleh kita ke media sosial. Jadi soalan saya, bagaimana
untuk kita mengelakkan dari terkena ain apabila kita berkongsi gambar atau video kita ke media sosial. Okey, ini antara perkara yang sangat-sangat mustahak. Okey. So yang pertamanya kita kena sentiasa amalkan zikir-zikir benteng diri. Okey, Ustaz Sinar pun ada sebut tadi antara zikir yang kita boleh amalkan setiap hari. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu juga boleh. Ataupun kita boleh amalkan doa perlindungan daripada ain. A'udzu bikalimatillahi tammas min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainin la'amah. Okey, itu juga boleh. Dan yang ketiganya, jika kita nak mengupload sebarang gambar atau media sosial ataupun video di media sosial, sila letakkan caption zikir. Biasanya kalau tuan-tuan ada tengok di media sosial saya, di Facebook atau Instagram saya atau TikTok saya, bila saya upload gambar-gambar yang melibatkan family saya, biasanya saya akan letak caption zikir. Masya Allah, tabarakallah, kami sekeluarga dapat berkumpul. Masya Allah, tabarakallah, kami sekeluarga dapat pergi bercuti. Masya Allah, tabarakallah, ataupun alhamdulillah, kami sekeluarga dapat makan-makan bersama. So kita letakkan caption zikir di dalam setiap media sosial kita tu. Di dalam semasa kita nak upload gambar, semasa kita nak upload video. Semoga bila kita letakkan caption zikir, orang yang melihat media sosial tersebut, media tersebut sudah pasti akan melihat akan caption kita dan secara tidak sengaja dan spontan juga mereka akan turut membaca zikir-zikir tersebut. Alhamdulillah, Masya Allah ada rezeki makan besar satu keluarga hari ini. Alhamdulillah dapat kumpul dengan ramai-ramai dengan sahabat, makan-makan ramai-ramai, open table. Tak ada masalah kita nak pamerkan kegembiraan kita. Cuma jangan kita lupa ada orang yang mungkin tak berkemampuan untuk makan besar. Kita upload gambar-gambar kita makan yang sedap-sedap, makan lobster, makan ikan siakap. Kita bukan niat nak menunjuk ataupun niat nak riak, tapi kita sekadar nak share kita punya kegembiraan. Tak ada masalah, cuma kita letakkan caption zikir. Alhamdulillah malam ni saya bersama dengan 4-5 orang sahabat dapat berkumpul, makan-makan, open table. Semoga menjadi majlis makan-makan ni menguatkan lagi ikatan persahabatan kami. So maksudnya kita letakkan caption macam tu. So jangan kita terlalu tertonjol sangat gambar kita tu tanpa sebarang zikir-zikir caption. Itu antara yang kita boleh mengelakkan ain di media sosial. Itu antara yang memang guru saya ajar, guru saya pesan, letakkanlah caption zikir. Dan yang awal-awal saya cakap tadi, kita kena sentiasa amalkan zikir-zikir benteng diri. Kita amalkan zikir pagi petang. Sebab bila kita amalkan zikir benteng diri, zikir pagi petang, al-maksurat dan sebagainya, zikir-zikir ini akan benteng, akan ada syafaat, rahmat daripada Allah, akan membenting dari kita dari segenap aspek. InsyaAllah, jangan risau bab tu. Kita amalkan saja zikir al-maksurat setiap pagi petang, memang kita akan sentiasa di bawah lindungan Allah, di bawah rahmat Allah, dan insyaAllah kita juga akan terelak, terlindung daripada terkena ain. Okey, itu jawapan daripada saya. Ustaz Sinar ada nak tambah lain? Terima kasih Coach. Jawapan daripada saya ada 2 tips. Tips yang pertama, yang kemungkinan saya dapat agak orang tidak akan dapat ikut dan mungkin orang yang tidak setuju. Tips yang pertama, buat macam saya. Lihatlah di Facebook saya, tidak pernah orang nampak gambar saya. Saya tidak pernah upload gambar saya di Facebook. Dan apabila saya muncul di video, saya bertutup muka. Tapi ramai yang tidak sanggup buat macam saya. Jadi mungkin tips yang pertama tu tidak akan ramai yang ikut. Tips kedua seperti yang Coach Kamarul Aziz kata, kita kena banyak baca doa. Terutama doa-doa yang ulama katakan boleh mengelak dari penyakit ain. Apabila kita baca doa dua cara. Satu, doa umum. Kita doa selepas sembahyang, waktu pagi, waktu petang. Kedua, doa yang
macam kita nak ke majlis kenduri, majlis kahwin, kita baca lagi doa tu. Doa yang mungkin yang sama tapi kita baca lagi. Kalau kita memang ke tempat yang ramai atau kita upload gambar di media sosial. Apabila kita baca doa, ada contoh Coach dah ajar tadi, lain macam contohnya doa Bismillahirrahmanirrahim, doa A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kita baca, insya-Allah kita tidak akan terkena. Sekiranya kita terkena pun, dia seumpama hujan. Kalau kita di tengah-tengah jalan raya contohnya, tiada pelindung, kita kena basah kuyup, kena hujan. Tapi kalau kita berdiri di tepi kedai, di rumah, kita mungkin kena tempias sedikit sahaja yang percikan hujan itu kita kena, tidak belah basah kuyup. Jadi begitu je, bila kita baca doa, contohnya doa Bismillahirrahmanirrahim setiap hari, ada masanya kita kena juga, sebab itu takdir Allah, kuasa Allah. Allah ingin mengenakan kita, kita kena juga. Tapi sepatutnya dalam keadaan biasa, kalau kita tidak baca doa, kita mungkin jadi lumpuh. Kita mungkin akan lumpuh berbulan-bulan, tidak boleh berdiri, tidak boleh berjalan. Tapi kerana kita hari-hari baca doa Bismillahirrahmanirrahim, kita kena juga, tapi kesannya seperti kena tempias air hujan saja, iaitu kita cuma sakit otot, sakit di betis otot, 1-2 hari saya sakit masih boleh bergerak, lepas tu sembuh balik. Itu jangan faham apabila kita baca doa kita terus kebal, langsung macam Superman tidak boleh sakit. Kita mungkin kena sakit tu tapi sakit tu jadi ringan. Atau sebagai contoh, kita biasa beramal tu Bismillahirrahmanirrahim, sepatutnya takdirnya kita kena ain, kereta kita accident yang teruk. Kita punya kereta jadi remuk, hancur. Tapi kerana kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, ada orang pandang kereta baru kita ni, akhirnya accident juga. Cuma accident, kita tidak patah kaki, tidak patah tangan, selamat. Cuma kemek di bagian pintu sahaja yang boleh pergi workshop dibaiki. Tidaklah terlalu teruk. Begitulah maksud dia. Kalau kita berdoa, kita boleh terhindar terus atau kita kena pun tidak terlalu teruk. Itulah tambahan jawapan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarus. Silakan Coach. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum, saya Fatoni, Thailand. Macam mana cara benteng diri yang terbaik? Terima kasih Pak Ustaz. Okey, jawab soalan ini agak terlalu umum. Okay, apa cara kita nak benteng diri kita adalah dengan menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So bagaimana kita nak menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Amalkanlah zikir-zikir harian, zikir al-maksurat, itu insya-Allah akan menjadi rahmat bagi kita. Sentiasa membaca Al-Quran setiap hari, itu juga akan menjadi rahmat bagi kita. Sentiasa bersedekah setiap hari, itu juga akan menjadi rahmat bagi kita. Soalan cara nak benteng diri ni sangat umum. Dia tidak ada satu amalan benteng diri tunggal. Maksudnya dia amalnya ni itulah semata-mata yang akan jadi penyelamat dia. Tak ada. Segala apa yang kita amalkan setiap hari, kita kena niatkan sebagai ibadat dan mudah-mudahan segala amal ibadat kita itu akan mendapat rahmat daripada Allah. Bersedekah, solat duha, amalkan al-maksurat, zikir pagi petang. So tak kisah apa pun yang kita amal, insya-Allah akan menjadi benteng diri kita. Bukan hanya kita amalkan baca ayat kursi semata-mata, itu adalah benteng diri. Ayat kursi yang kita baca baru menjadi salah satu di antara benteng-benteng kita. Ayat kursi, satu benteng diri. Kita amalkan 3 kul, satu benteng diri. Kita amalkan Bismillahirrahmanirrahim, satu benteng diri. Kita zikir La ilaha illallah, satu benteng diri. Kita membaca keseluruhan al-maksurat, satu benteng diri. Kita baca amalkan bersedekah pagi, juga benteng diri. So setiap amalan kita seharian insya-Allah akan menjadi rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah ini akan menjadi benteng diri. So dia tak ada satu amalan tunggal yang kalau kita buat satu tu confirm tak kena gangguan, confirm terlindung daripada ain dan sebagainya. So hati-hati dengan sesetengah perawat yang kadang-kadang mendakwa kena amalkan ini untuk benteng diri. Sebenarnya apa juga yang kita amalkan seharian, apa juga yang amalan-amalan kita seharian, berwuduk, berwangi-wangian,
sentiasa bersolat berjemaah, kita menyantuni sahabat-sahabat, menyantuni jiran-jiran, kita bagi makan dekat sahabat kita, kita belanja makan dekat sahabat kita. Semua tu adalah amal ibadat yang baik, amal soleh. So kesemua amal-amal soleh ni insya-Allah akan mendapat ganjaran pahala, ganjaran rahmat daripada Allah. Insya-Allah semua benda ni akan menjadi pendinding, pelindung dan rahmat bagi kita untuk mengelakkan daripada terkena ain, terkena sihir dan lain-lain. Okey. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Tambahan daripada saya, apakah yang terbaik, iaitu baca ayat-ayat ruqyah, doa-doa, zikir setiap hari. Video saya pula saya tertutup. Okey. Baca antara dia apa doa yang dibaca, apa ayat-ayat ruqyah dibaca. Bacalah yang seperti yang diajar dalam buku Coach Qamarul Azli atau yang diajar dalam buku saya. Buku saya. Dan buku saya ini ada dihadiahkan dalam grup kita secara percuma, tapi dalam bentuk e-book sendiri, print out lah. Ataupun ada juga buku yang sudah dicetak, yang ditulis oleh Coach Qamarul Azli dan dicetak dan boleh beli dari Coach Qamarul Azli. Dia ada di Shopee, boleh order di Shopee. Jadi ada doa-doa sini. Doa Bismillahirrahmanirrahim ada di sini. Ada ayat-ayat ruqyah, ada doa. Jadi boleh amalkan ini tiap-tiap hari. Ada Coach Qamarul ada tunjukkan itu buku yang ditulis oleh Coach Qamarul dan diterbitkan sendiri oleh Coach Qamarul. Boleh beli. Ada di Shopee. Nanti Coach Qamarul akan bagi link beli. Dan kita patut rasa bangga. Guru yang kita belajar dengan guru kita, rupanya dia ada buat buku. Jadi apa salah kita beli, kita amalkan. Sebab bila kita beli, kita amalkan, kita dah yakin. Walaupun tidak disebut ijazah, sebenarnya guru yang mengajar tu, dia memang dah niat bagi ijazah kepada orang yang belajar dengan dia ikut kelas online dan beli bukunya. Jadi belilah. Siapa yang belum beli, beli dan amalkanlah. Bacalah doa-doa yang dalam buku tersebut. Itu tambahan daripada saya. Okey, saya tambah sikit lagi. Okey, sebagai tambahan lagi sikit untuk amalan benteng diri. Amalan benteng diri ni ada banyak, macam-macam. Ada memang kalau tanya kita sebagai orang awam ni mungkin tak termampu kita nak buat semua. Okey, cuma kita boleh pilih-pilih yang mana yang kita mudah, kita termampu mengikut kemampuan. Nak amalkan zikir al-maksurat juga boleh. Cuma kalau yang mana yang mengikut khusus-khusus saya mengesyorkan beli buku saya ni. Okey, buku ayat-ayat ruqyah pembenteng diri. So di mana buku ni saya dah memang susun. Saya dah memang susun dia punya susunan dia tu, ada zikir-zikir pembuka, ayat-ayat ruqyah, zikir-zikir penutup. So semuanya ni saya dah susun secara baik supaya mudah untuk kita amalkan. So ramai juga testimoni daripada pesakit-pesakit saya, dia kata sebelum ni bila buat rawatan, perawat bagi zikir ni, perawat A bagi zikir ni, perawat B bagi zikir ni, perawat C bagi zikir ni. Jadi bila terlalu banyak sangat dia punya input daripada perawat-perawat, pesakit jadi confused. Yang mana satu nak amal? Sebenarnya tak ada masalah pun nak amal yang mana satu. Semua apa yang diajarkan oleh perawat tu benda yang baik. Cuma dalam buku ni saya dah susun secara teratur, boleh ikut saja susunan yang dah saya susun ni. Okay, so siapa yang berminat buku ni nanti boleh follow di dalam grup Telegram. Saya akan bagi link Shopee untuk buku ni. Boleh order melalui link Shopee, insyaAllah. Buku ni juga Ustaz Sinar ada beli. Ustaz Aidil sendiri pun hari tu last 2 week saya berjumpa dengan Ustaz Aidil di Mersing. Saya hadiahkan dua buku ni kepada Ustaz Aidil sebagai hadiah persahabatan saya dengan Ustaz Aidil. So boleh order melalui Shopee saya ataupun boleh PM saya secara direct juga boleh. Tapi saya menggalakkan order melalui Shopee sebab melalui Shopee cost postage dia akan lebih murah berbanding dengan Shopee. Okey, itu. Tadi ada soalan daripada Ustaz Aidil. Okey.
Okay, soalan daripada Saudi Yalo tadi, macam mana nak beli buku? Saya ada di Thailand. So saya akan bagi link Shopee. Tuan boleh order melalui link Shopee dan insyaAllah rasanya saya tak pastilah kalau Shopee Thailand ada ke tak. Kalau di Malaysia ni mudah sikit lah, kalau melibatkan international ni saya tak pasti. Kalau macam Brunei biasanya melalui ejen dan sebagainya. So nanti saya akan bagi link Shopee. Tuan Saudi Yalo boleh cuba untuk klik link Shopee tersebut lah. Okay. Bagaimana untuk mengesan ain? Okay. Ni bila soalan daripada perawat ni memang menguji minda, menguji jiwa sikit. So memang agak sukar nak kesan ain. Okay. Sebab kebanyakan kes-kes pesakit dia akan bercampur-campur antara sihir, antara saka, antara ain. So bila dia bertindih antara satu sama lain, kadang-kadang simptom-simptom ini hampir-hampir dan mirip. Kalau tanya saya biasanya saya akan menyelesaikan dahulu melalui simptom-simptom yang memang jelas. Kalau simptom sihir lebih jelas, maka saya akan memfokuskan dahulu rawatan bab sihir, rawatan bab saka. Bila selepas selesai 2-3 kali rawatan untuk kes sihir dan kes saka, jika masih lagi sakit, then baru saya akan perhalusi pula dari segi simptom-simptom terkena ain. So itu cara saya lah. So kalau nak mengesan secara tepat 100% memang biasanya agak sukar. Sebab memang kebanyakan kes dia memang bercampur-campur. Sakit tu dia ada masalah kes sihir, dia ada masalah kes saka, dia ada masalah kes jin asyik, dan dia juga tak lari daripada masalah terkena ain. So memang kalau kata nak mengesan secara tepat tu memang sukar. Kena selesaikan satu persatu. Macam kata P. Ramlee, ibarat kita menarik rambut di dalam tepung. Rambutnya tidak terputus, tepungnya tidak berselerak. So kena selesaikan satu persatu, insyaAllah. Okay. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Tambahan ada 2 jawapan kepada soalan saudara Aidil. Jawapan pertama yang tidak serius, yang ada dan jangan ambil sebagai jawapan yang serius, iaitu dengan cara scan. Kalau yang pengamal tenaga dalam, dia akan kata dengan scan gini scan, boleh kenal pasti. Bukan saya boleh kenal pasti ain, sihir boleh kenal pasti, jin boleh kenal pasti, berapa jin di tubuh badan, 3, 4, 5, 10 dengan tenaga dalam. Dan itu jawapan pertama yang jangan ambil serius, sebab kita belajar ilmu ruqyah syariah, bukan menggunakan tenaga dalam. Sebab ada pengamal tenaga dalam, dia kata dengan pakai scan tenaga dalam tapak tangan dia boleh kesan. Jawapan kedua yang serius untuk sahabat saya Ustaz Aidil, iaitu untuk ini jawapan kepada yang peruqyah juga, iaitu pengalaman saya ada 2 cara. Yang sebenarnya banyak tapi ada asasnya 2, iaitu kalau dia ada simptom macam kena penyakit sihir, tapi bila kita baca ruqyah dia tidak kerasukan, tapi dia punya simptom mimpi buruk dan sebagainya, sendawa, sakit perut, dia macam ciri-ciri sakit sihir, tapi bila kita baca ruqyah dia sedar, dia tidak kerasukan. Itu kemungkinan ain. Tidak semestinya, hanya kemungkinan. Kedua pula, kalau ada orang tu dia kerasukan juga, tetapi banyak juga simptom-simptom tu menunjukkan dia ain, menangis, keluar air mata tanpa sebab. Memang simptom ain tu sangat banyak, tetapi dia bila dibaca ruqyah dia kerasukan. Ada kemungkinan orang tu dia gabungan, dia ada sakit diganggu jin juga, sama ada jin asyik ke jin saka, tapi mungkin juga dia kena ain. Dan seperti Coach Kabir kata, rawat satu-satu. Nak rawat penyakit ain dulu ke, nak rawat penyakit gangguan jin ke dulu, berdasarkan siapa guru kita dan berdasarkan pengalaman kita. Jadi mana satu kita rawat ain dulu ke atau jin dulu, lepas sembuh satu, kita rawat lagi satu. Ada kemungkinan gabungan, bukan dia kena sakit gangguan jin juga, jin asyik ke,
tapi rupanya dia juga kena ain. Dan kadang-kadang jin ini dia berbohong. Dia dia ganggu di jin asyik. Jin itu jatuh hati dengan pesakit. Tapi bila kita ruqyah, orang tu kerasukan, dia kata pesakit kena sihir. Sebenarnya bukan. Dia cuma kena gangguan jin asyik dan ain. Tapi karena simptom-simptom ain itu mirip sihir, dia dah buat fitnah dah. Jin asyik itu kata kena sihir. Jadi ada berburuk sangka lah kita dengan orang lain. Jadi begitu kalau cara saya, yang ringkasannya satu, bila kita baca ruqyah, ciri-ciri petanda kena sakit gangguan jin itu ada, tapi bila dibaca ruqyah dia tidak kerasukan. Itu satu petanda dia. Kedua, kerasukan juga, tapi terlalu banyak petanda simptom penyakit ain. Mungkin adalah pesakit gabungan. Dia ada kena ganggu jin juga, dan mungkin bukan jin sihir, jin ain, dan juga jin maksudnya jin asyik kah, saka kah, dan juga dia mungkin penyakit ain. Jadi perlu dirawat dua-dua penyakit tersebut. Masing-masing pengalaman masing-masing mana yang didahulukan. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada soalan. Saya dah post link di ruangan teks. Siapa yang berhajat untuk dapatkan buku ayat-ayat ruqyah yang ditulis oleh saya tu, boleh klik link Shopee tersebut. Harga buku RM18. Postage tu bergantung kepada lokasi tuan-puan lah. Okay. So saya rasa masa dah pukul 11, cukup sampai setakat ni kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan jika tak ada sebarang halangan. So sebelum kita tutup, saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk kata-kata penutup. Terima kasih Coach. Alhamdulillah, penyampaian kita malam ini cantik. Saya dapat masuk di Google Meet awal pada malam ini, sebab saya dapat balik awal, dan kita dapat sampaikan ilmu ni dengan tersusun, dan syukur alhamdulillah ayah Coach pun dah sembuh. Kita dapat sambung semula kuliah online kita yang dibuat setiap minggu. Dan pesan saya, mungkin ada yang hadir, peserta hadir ni hadir, dan mungkin juga belum lagi masuk grup Telegram Rawatan Islam. Sebab mungkin dapat link ni daripada kawan-kawan dan sebagainya. Jadi saya ingatkan, masuklah ke grup Telegram Rawatan Islam. Kalau tak tahu, nanti tanya kawan-kawan yang ada dalam grup ni linknya, atau masuk ke dalam grup tu, sebab ada banyak keistimewaannya. Kita ada share ilmu-ilmu dalam bentuk posting, ilmu ruqyah, dalam bentuk video, dalam bentuk e-book, dalam bentuk MP3, bacaan-bacaan ayat ruqyah. Jadi banyak kelebihannya. Boleh tanya soalan, kita jawab. Jadi siapa yang masih tidak tahu bahawa ada grup Telegram Rawatan Islam yang ditubuhkan, yang dibuat oleh Coach Kamarul, dan beliau adalah ketua admin grup tersebut, dan saya telah dilantik oleh sahabatnya Coach Kamarul sebagai salah seorang juga admin. Jadi ikutlah serta grup Telegram Rawatan Islam agar tidak miss juga kuliah, sebab kita akan share link dan apa-apa maklumat di dalam grup Telegram Rawatan Islam itu. Jadi dan juga penutup kata, saya seperti biasa, saya berterima kasih kepada yang hadir dan memohon maaf sekiranya ada saya terkasar bahasa, tertinggung perasaan saudara-saudari, terutama saya ini dari Sabah, bahasa saya bahasa Sabah, ada bahasa saya mungkin yang sepatut saya anggap lembut, halus, tapi didengar oleh orang di luar Sabah sebagai kasar. Jadi saya memohon maaf jika ada tersilap, terkasar bahasa, tersinggung perasaan saudara-saudari semua. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Rajin-rajinlah hadir kuliah online, dan jangan lupa kalau ingin membuat derma infak kepada kami para admin, boleh. Ada link dia, nanti kami bagi dalam grup Telegram account bank untuk memberi sumbangan kepada kami. Niatkan sedekah, niatkan siapa yang sakit itu, niatkan semoga dengan sumbangan itu Allah sembuhkan penyakit.
Jadi itu saya daripada saya serahkan semula kepada moderator kita, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. So Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. So insyaAllah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada minggu ini bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. So insyaAllah yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri. So saya tutup majlis kuliah pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan, di Selasa minggu hadapan insyaAllah pada waktu yang sama pukul 9 sampai pukul 11 untuk tajuk-tajuk yang seterusnya. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan.